kita harap pendaftaran kita ini diluluskan. Kita dah dibenarkan menumbuhkan koperasi, ada surat kelulusan. Sekarang kita nak pendaftaran kita pula diluluskan. Jadi antara syarat-syarat untuk meluluskan penubuhan koperasi ini, pendaftaran koperasi ini ialah ahlinya mesti 50 sebenarnya, tapi oleh kerana koperasi keluarga dia longgar sikit, dia 30, dia galakkan 50. Kemudian tiap-tiap ahli koperasi adalah merupakan ahli yang akan menyumbang kepada koperasi dan balik kepada diri masing-masing. Masing-masing akan dapat dividen pada tahun kewangan berikutnya. Kita doakan koperasi kita meraih keuntungan dalam apa sahaja perniagaan yang kita jalani, yang kita jalankan, dan kita akan dapat dividen daripada saham yang kita beli. Bukan derma dah jadi pandang bagikan. Jadi saham tu, tuan-tuan dan puan, SKM menggalakkan saham bernilai RM300 per head, per kepala. Dia galakkan RM300, tetapi boleh bayar beransur-ansur sampai tahun kewangan belum tamat lagi kita boleh bayar koperasi itu. Tapi oleh kerana koperasi keluarga juga dilonggarkan, mungkin 100 cukup kot, sebab memandangkan dia kata kalau 100 kali dengan 30 ke apalah, sangat lebih berapa sangat kita nak rolling tu. Jadi kalau 300 tu lebih sikit. Apa salahnya kita melabur pada koperasi? Sebenarnya kalau koperasi tu memberi keuntungan, dia jauh lebih baik daripada ASP, ASN. Sebab ni perniagaan. Antara perkara-perkara lain yang secara rasmi yang kita kena tulis ada tanda tangan, kedatangan. Kemudian kita kena bincang mengenai buku kecil, peraturan koperasi yang kita sama-sama bincang. Dan tadi saya ada edarkan tadi kerangka minit mesyuarat. Jadi saya harap lepas ni kita follow tu lah. Jadi user nak buat minit mesyuarat mudah, tinggal isi fill in the blank. Tak semua, dia tak banyak Dan lagi satu tadi, surat panggilan mesyuarat, setiap orang mesti dapat personally. Kalau tak ada, beritahu siapa tak dapat, nanti kita beri nama. Ada apa persoalan? Attendance tak ada. Okey. Saya tak dapat apa ni, laporan kehadiran. Tuan cek sekarang boleh. Kalau ikutkan tadi dah 29.30 angka tu. Yang bertulis. Ini apa dia? Nombor 1. Ada dua tulis kan? Ni ada yang tak tulis ni. Ada yang tak tulis. Apa yang bertulis? Masuk-masukkan. Dia dekat 30, lebih daripada 30. Dan saya telah membuat surat rayuan semasa saya menghadap penolong pengarah SKM dan juga wakil dan pegawai SKM. Beliau telah memberi penerangan dan meminta saya menjawab 8 soalan. 8 soalan. Antaranya ialah koperasi ni nak buat apa? Jadi kita terpaksa menulis lah. Khayal tidak menulis. Dengar apa ada cakap. Jadi saya pun karangkan 8 jawapan panjang dan SKM sendiri. Mula-mula kita tulis melampau berani, iaitu nak mengambil alih koperasi, mengambil alih entiti perniagaan. Jadi orang SKM petikai, kata mana datang modal? Kita pun sebut modal kita kena dapat dari kemungkinan gerak. Jadi itu agak sensitif dan Tuan Syed Harim menasihatkan bahawa janganlah tulis gerak dulu. Sebab itu kita cuba mohon buatlah dulu, dia kata stokis, setakat menjadi stokis buat permulaan.
dan saya modify, hantar balik dan lulus. Alhamdulillah. Dan ada orang bertanya, macam mana nak lulus ni koperasi ni? Nak tanya saya pula. Orang sebelah tahu saya tu apa kebenaran mendaftar koperasi, dia pula nak belajar macam mana dan dia jadi consultant. Okey, ada soalan lain? Lepas Sekarang baru 20. dah dekat 30 dah 30. Dah 30. Ada 30. Tadi Kashmir dia berapa tu? 29. Campur dah budak. Oh, campur budak. Tapi yang Ami-ami semua ni campur lebih kurang campur Yang layak, 30 lebih. layak lah. Yang layak. Boleh. Okey, di kalangan kita kita akan ada lembaga pengarah 7 orang. Tapi daripada 7 orang, 1/3 darinya akan di mana besar dia panggil digugurkan pada tahun kewangan berikutnya. 2 orang, 1/3 dari ahli lembaga pengarah itu. Ahli lembaga pengarah boleh dilantik daripada mana-mana kalangan ahli, tapi buat permulaan untuk memudahkan saya isi borang itu semuanya, sebab kita nak kena hantar benda ni semua dengan cepat. Jadi kita tahu adik-beradik yang memulakan, adik-beradik anak-anak Puan Sharifah Zahra, kalau tak cukup baru tambah daripada situ. Ada beberapa nama yang ditambah, iaitu Akrami, Mustafa dan Kashmi. Kita tambah untuk mencukupkan 10 orang. Rabiha, yang nama-nama untuk mencukupkan mereka yang menandatangani surat undang-undang kecil. Undang-undang kecil. Saya dah minta tanda tangan sebab nanti kita nak jumpa dah susah kan. Jadi dah ready dah semua tu. Tinggal kita bincang undang-undang kecil je. Undang-undang kecil pun ada panduan. Ada soalan lain? Yang lain tu jangan kecil hati kalau belum jadi lembaga pengarah nak rasa. Akan datang boleh dilantik, tengok belajar kerja macam mana. Kemudian dan jangan lupa lembaga pengarah ni ada allowance. Jadi tengok, timbangkanlah allowance dia berapa. Tengok pendapatan koperasi. Kalau pendapatan 100, akan allowance 200. Tak boleh lah jadi. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Undang-undang kecil, kita baca. Okey, undang-undang kecil tadi saya bagi kerangka dia. Kita belum buat undang-undang kecil lagi, tapi kita boleh ambil panduan daripada orang lain. Antara perkara yang kita masukkan. Cuba dapatkan persetujuan. Ayolah. Ini ada yang kosong. Okey. Okey, ini adalah antara kerangka yang telah disediakan oleh SKM, dan juga dia sediakan juga softwarenya dalam soft copy. Antara perkara yang timbul dalam undang-undang kecil yang termasuk di dalamnya yang kita perincikan, dan buku ini akan dicetak oleh SKM, bukan kita cetak. Mereka akan cetak. Memang kita kena ada bagi kos sikit kepada mereka. Nama koperasi sama. Jadi tak lain koperasi kita bernama Koperasi Keluarga Syed Arifin Berhad. Sekarang ni kalau kita tulis ni mesti dalam penubuhan tu, perkataan dalam penubuhan. Selagi tak diluluskan pendaftaran, semua letterhead pakai penubuhan. Jangan buang perkataan tu. Kalau nak tambah KSAB penubuhan, alamat rumah saya lah, di nombor 17 Jalan Rusa 8, Pasir Gudang 81700. Kawasan operasi seluruh negara sebenarnya. Seluruh negara. Kawasan operasi itu sebenarnya kawasan operasi ini berkaitan dengan di mana ahli-ahli yang ramai. Dan pihak SKM
menasihatkan saya ubah alamat semua. Oleh kerana adik-beradik kita berterabur satu Malaysia, dia minta gunakan alamat ibu. Nak menunjukkan kita ni alamat kediaman daripada satu negeri. So operasi daripada negeri tu. Tapi dari segi aktiviti dia boleh jalan ke seluruh Malaysia. Faham tak? Dari segi ahli dia alamat Johor. Sebab Johor mungkin SKM pun dia nak berbangga juga dengan koperasi Johor kan. Kemudian fungsi kat sini dia bagi contoh, dia bagi pertanian. Pertanian. Kita industri pertanian. Nanti kita perincikan, ada beberapa orang yang akan perincikan. Kalau kita perincikan kat sini secara umum kita cara umum boleh lah tapi bila detail nanti kena ada 2-3 orang dulu. Bapak saudara ni. Aktiviti yang dirancang perladangan, peternakan, industri tani. Tapi kita pada industri pembuatan, pengedaran, pembuatan baja, pengedaran baja. Yang kita punya ni dah ada. Ini kita tengah formula. Ada yang borang kosong tadi kerangka tu. Kemudian yang akan disebutnya kelayakan menjadi anggota. Kelayakan menjadi anggota ialah sesiapa saja yang dikira ahli keluarga melalui perkahwinan atau pertalian darah. Macam mak Puan Syarifah Zahra melalui apa? Kahwinan lah kan, bukan pertalian darah. Jadi ada anak-anak dia pertalian darah. Oh, tak sudi air kan? Ni beberapa minggu ni batuk je bila. Baru agenda pertama dah minum air dah. Okey, tempoh untuk anggota fee masuk. Permulaan RM20. Jadi tuan-tuan puan sedia RM20. RM20. Bayar pada bila masa lah, cepat mungkin. Kalau hari ni boleh, bayar teruslah. Tapi sebenarnya tak boleh. Tak boleh collect duit. Jangan dulu, sampai lulus. Tapi kalau nak bagi juga ada counter. Keanggotaan semula RM100. Katakanlah ada seorang tu dia nak masuk operasi, dia tengok dia tak boleh nak komit, dia nak keluar. Jadi kalau dia nak daftar balik, dia yang 20 tadi dia jadi 100. Dan dia kalau nak datang balik 3 bulan selepas dia berhenti. 3 bulan suci lah. 3 bulan edah. Jangan nak tiba-tiba je merujuk. Kemudian tempoh untuk anggota menandatangani akuan 30 hari. 30 hari lah lepas mesyuarat ni. Maknanya kita dah sekarang ada tanda tangan dah, sudah lah. Perolehan hak dan share minimum dia betulkan daripada 100 kepada 300. Ini digalakkan 300 lah. Kita menyimpan 300 apa salahnya ya? Bukan kita buang duit ke laut. Kita melabur, bukan melebur. Cuba dapatkan persetujuan. Cuba dapatkan persetujuan. Persetujuan, okey. Baik, siapa yang sanggup saham kita tu pada minimal RM300 sekarang per head. Saham tu macam mana, Mat? Saham? Share. Saham tu share. Tahu share macam mana? Share tu saham. Bila mana dia perlu dikeluarkan, bila mana perlu dibagi ke? Share tu dia macam ASB juga. Kita beli, lepas tu dah setahun kita tengok perniagaan kita, dia akan bagi ikut bahagian pegangan kita.
Dan berapa peratus yang kita akan keluarkan daripada keuntungan. Kita tak rilis, katakan tahun ni kita untung 100%. Bukan 100% tu semua kita bagi-bagi. Tak, kita akan lembaga pengarah meluluskan 20% daripada keuntungan untuk dibagi-bagi mengikut per saham tadi. Kalau ada orang pegang, dia ada banyak duit, dia pegang 20 share, dia dapat 20 bahagian. Maknanya seorang tu boleh banyak. Boleh. Nak buat pinjaman 1 juta untuk beli saham pun boleh. Tak ada masalah. Tapi ingat, ini bukan syarikat sendirian berhad. Pegangan saham tidak bermakna pegangan kuasa. Pegangan kuasa tak ada. Katakan Tuan Syed Halim, dia ahli korporat, dia ada kemampuan betul 100,000 kita masuk dalam korporasi. Dari segi company biasa, memang dia akan dah sure jadi CEO ataupun lembaga pengarah. Tapi dalam korporasi tak. Ahli lembaga pengarah tetap dilantik dari kalangan anda semua dalam usaha. Tapi yang ini je kita nak cepat. Ada soalan lagi? Harga satu unit saham adalah 300. Okey, tadi setuju tak? 300 tu. Siapa membangkang? Yang bagian membangkang. Ini bagi ada. jumlah saham. Jumlah terpulang. Dia tak ada limit. Tak ada limit. Kalau gitu bolehlah saham, harga satu saham tu kecil tapi ambil banyak, jadi 300. Contohnya satu saham RM10, ambil Tak boleh. Minimal 300. minimal satu unit saham ambil 300. Itu ditetapkan oleh SKM. Maknanya lagi mahal daripada anak saham nasional. Yes. Sebab kita ahlinya buat beritahu kan. Ahli kita. Jadi nak menampung tu, Maknanya harga satu unit saham tu boleh berubah nantilah. itu bila kita dah jadi mahal, harta kita dah banyak. Satuan koperasi doktor, dia boleh mohon peruntukan berapa puluh juta untuk buat bangunan. Dia boleh gajah percaya aset dia, ahli dia banyak. Tak, hutang saya kita boleh dapat geran. Itu geran. Geran permulaan tak silap saya 30,000 dia kerajaan bagi dalam koperasi dia. Kalau tak silap. Jadi kita cuba mohon. Okey, anggota lembaga pengarah kat sini 9 orang dia tulis. Ini yang syarikat tu. Syarikat tadi Pak Haji apa nama tu. Kat sini SKM ada tulis 6. Tadi adik-adik kita berapa tadi? 8. 8 hari ni tak masuklah. 7. Bolehlah 7. Dia sebenarnya yang digugurkan tu mesti jumlahnya ganjil. Yang digugurkan mesti jumlahnya ganjil. Oleh cara tu kita hantar nama, nanti SKM akan tapis lah. Pengosongan jawatan dan giliran mengosongkan jawatan 1/3. Kalau nanti boleh terpilih balik. Kalau misalnya anggota melihat orang tu bagus sangat lah, kalau tak ada dia susah nanti koperasi, dia lah saya cadangkan kembali Tuan Syed Halim agar menjadi lembaga pengarah.